Orang Arab tu tak sabar, dia besar. Iya, diinjak-injak. Iya, Allahu Akbar. Dilangkah-langkahin biasanya. Dah orang Malaysia ni bangun dah galak ke pula. Kat mana di dia aku, ya atas. Allah? Apalah ujian untuk aku, ya Allah. Pandang atas langsung menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Indoriek TV. Masih bersama saya Abang Anton dan Kakak Devi. Cerita. tidak sombong. Rajin menabung. Bagus. Rajin menabung ya. Nah, hari ini seperti biasa kita tengok ceramah Ustadz lagi, Ustadz Samsul debat lagi. Samsul debat lagi. Ustadz Samsul debat lagi. Dan kali ini masih tentang suami istri lah ini ceramahnya. Judulnya Samsul debat istri pergi jamban pun rindu. Jamban apa? Jamban kalau di sungai itu Oh, tempat iya. buang Emang air. itu? Iya, kalau jamban. Tahu aku. Cuman kalau di sana jamban itu kayaknya ini tempat kamar mandi deh. Jamban. Kalau di sini jamban itu yang pinggir kali itu guys, tempat orang Iya. kayak apa buang air itu. Nggak tahu kalau di Malaysia kayaknya jamban itu deh toilet ya guys ya. Nggak tahu juga, aku lupa guys. Nah itulah, mungkin ada pengajaran yang bisa kita dapatkan dari ceramah Ustadz Samsul debat yang satu ini ya, untuk keberlangsungan rumah tangga kita supaya lebih harmonis, lebih dinamis ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke lah, sebelum kita nonton video ini, jangan lupa untuk teman-teman silahkan order Pak Leh. Pak Leh ini makanan original khas Malaysia, menu-menunya makanan siap saji, ready to eat ya. Bisa langsung diorder, itu produk tempatan guys ya, produk Bumi Putra Malaysia. Nah kami aja support nih produk lokal Malaysia, masa kalian nggak support ya guys ya. Order ya guys ya di bawah ya guys ya. Oke, mantap. Mantap. Yuk langsung aja kita lihat ya. Cuy, ada yang baru nih cuy. Apa tuh? Indoriek sekarang sudah resmi kolaborasi dengan Pak Le dan Srio. Hah? Pak Leh? Apaan tuh? Pak Le itu makanan siap saji atau ready to eat. Tapi bukan cuma ready to eat biasa. Pak Le ini punya banyak rasa dan dibuat dengan resep tradisional dan original khas Malaysia loh. Ah, yang bener. Ada nasi minyak basmati with ayam halia, nasi minyak basmati with rendang ayam, nasi putih basmati with kari kambing, nasi putih basmati with daging kicap, dan nasi goreng kampung. Wah, mantul. Ready to eat Pak Le ini cocok banget buat kamu yang suka traveling, camping, atau orang yang males masak kayak kamu. Emang gimana cara masaknya? Gak perlu dimasak, tinggal dipanasin aja. Namanya juga ready to eat, tinggal kasih air, mau air sungai, air hujan, air sumur. Air mata kamu juga boleh. Terus tinggal dimasukin pemanas yang udah include di dalamnya. Tunggu beberapa menit, udah jadi deh. Wih, gampang banget. Iyalah, Pak Le. Gak cuma itu, Pak Le juga ada varian peskari. Ada peskari ayam dan daging, peskari ikan, peskari kambing. Enak nih, aku mau. Cara masaknya juga gampang, tinggal masukin peskarinya dalam periuk, kuali, kompor, tungku, baskom. Baskom. Terus masukin air, terus masukin ayam atau ikan atau kambing. Masukin santan juga kalau kamu mau. Udah deh, siap. Gampang kan? Iya, gampang banget itu. Untuk kalian yang ada di Malaysia dan sekitarnya, kalian bisa langsung order di showcase TikTok Indoriek X Rio atau di akun YouTube Indoriek TV. Jangan lupa di follow ya. Oke. Gas, langsung di order. Indoriek. Susah sangat nak cakap bahasa-bahasa cinta dengan pasangan. Kenapa? Apa yang kau nak sembunyikan? Dulu bukan main lagi. Aku walam kena kena. Oh, dah makan belum? Dah makan belum? Kayak gitu loh, dia bahasa yang singkat-singkatan itu maksudnya. Bahasa itu kayak zamanmu ada nggak? Ada bahasa kayaknya alay, ya. bahasa alay. Kalau di sini namanya alay guys, itu guys, bahasa alay. Waktu zaman BlackBerry, zaman sekarang juga masih ada sih anak-anak, tapi Iya, tapi biasanya milenial guys. Kalau Gen Z nggak lagi kayak gitu guys. enggak lah. Dulu kan kau main bahasa ringkasan aja. Oh, kan. Saya ni jenis pula, saya ni OCD.
Saya ada masalah OCD, benda tak susun dengan kemah saya tak boleh, kemah pejabat saya macam mana, meja, kursi semua saya tak boleh. Lepas tu kalau tak tally tak boleh. Saya, kenapa macam ni, kenapa tulisan kau macam ni, kenapa fold macam ni. Lepas noktah tu kena jarak sikit. Lepas tu kata nama mesti huruf besar kepala dia tu. Saya tak boleh. Memang saya tak boleh. Tu sebabnya saya kalau mesej kan, dulu saya mesej dekat budak universiti tu. Assalamualaikum, di mana lokasi ceramah ni akan berlangsung? Ha ha ha, dia jawab. Tuan type mesej penuh. Wah, hajar budak ni. Dia dah mesej aku matlam Dia gitu juga. Dah makan belum? Belum. Dah dengar ceramah. Dengar ceramah. DGR CRMH. Dengar ceramah. Siapa ceramah? Semua sebut nama aku peneringkan. Budak sekarang kan. Lepas tu dah main trend-trend. Tapi kita dengan pasangan kita, kenapa kita tak trend kan? Kita tengok drama kan, macam mana romantiknya. Saya ingat dulu ada satu drama dua Adi Putra berlakon dengan Sherry apa tak nama dia? Kan dia ada satu dialog. Saya balik rumah kita duduk tertengok drama tu, buat kita tengok masa dia tengah lipat kain. Saya dah kahwin tau. Nampak saya ingat kepala macam berharap tadi saya kena cakap lah saya dah kahwin. Masa tu dialog dia kata apa? Abang, dia minta izin nak solat asar. Cerita saya tak ingat cerita apa, tapi Adi Putra hero Sherry tu jadi isteri dia. Dia macam kahwin macam terpaksa, macam tu lah. Macam terpaksa kahwin. Apa dia? Apa dia? Apa? Apa dia apa? Apa dia? Tajuk apa dia? Dia. Nggak tahu. Saya tak ingat tapi saya nampak tu lah. Dia cakap, abang, macam baik sangat perempuan. Macam kata tadi lah. Sangat ideal tau. Dia kata, abang, saya minta izin nak solat asar. Pergilah, dia kata. Tapi, kata macam tu. Soalan pertama, pernah ke kau minta izin nak sembahyang asar? Apa? Aku fikir dulu. Apa? Kayaknya nggak pernah kamu izin untuk sholat ya. Mau sholat asar, mau sholat maghrib, mau sholat apapun. Oh, pernah. Kalau sholat ini, sholat Id, Apa? sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pernah Aku kamu? pernah kok, aku pernah izin. Iya, pernah sholat. izin sholat cuman sekali itu. Enggak. Seumur hidup perkawinan. Aku sholat dulu ya. Kayak gitu aku sholat dulu ya. Oh iya. Oh iya, guys. Ya. Guys, astagfirullahaladzim. Pernah, guys. Kalau dia mau sholat, guys. Bagus, istri yang soleha. Silap-silap suami yang tanya, di mana? Asal lah aku apa dah. Macam tu dah ada. Betul ada. Iya ada. Lepas tu dia kata apa? Dia kata apa? Abang minta tak tolong boleh? Tolong apa bang? Tolong mandikan abang. Tengok dah. Bila saya pandang TV tu, saya pandang isteri saya. Lepas tu dia kata apa? Baik nanti lepas solat saya mandikan abang dia kata tu. Tak adalah bang gua je. Tak bang, memang dah taji tanggungjawab isteri untuk taat pada perintah suami. Sekali lagi aku memandang pada sedang lipat kain. Tak, benda tu gambaran supaya dia memang exaggerate drama ni, tapi nak bagi gambaran kita kena buat. Bila last kita mengungkapkan kata-kata cinta? Iya. Dulu lah. Gimana? I pergi toilet. Kita tahu tak air rindu macam mana? Pergi jamban pun rindu. Iya, kalau tapi masih bila dah kahwin, pacaran. itulah masalah dia. Iya. Bila dah kahwin berbeza keadaan. Iya, beda betul. Tapi ya, kita terserah pada kita. Iyalah. Romantiknya. Tiap hari Saya ketemu. pernah sekali tu. Jangan saya sibuk zaman tahun lepas. Saya ingat lagi 30 April. 30 April saya balik daripada ceramah di Terengganu. Okey, 30 April. Esoknya 1 Mei tu. berapa hari bulan? 1 Mei. Saya terlupa. Saya silap soalan. Kenapa ada apa dengan Esok ada meeting ke, kerja ke apa kan? Cuti Kalau wife saya. tu. Oh iya. Abang, esok satu dunia cuti.
Dunia cuti. Yang tak cuti dia bang, tak sampai. Iya, satu dunia cuti dia. Jangan cakap kau orang, penceramah pun kena sound tau. Macam mana? Sibuk. Tu yang dia terpaksa lockkan tari-tari saya. Tu terpaksa. Buat macam mana? Contohlah. Jadi pasangan ni pun dunia sifatnya. Melainkan kita bawa ke arah yang diredai. Jangan mencari selain daripada apa yang ada. Ya, betul. Betul, kadang-kadang cabaran. Memang betul, isteri kita di rumah, kita compare dengan isteri orang di pejabat. Memang tak sama. Ya, memang tak sama. Suami kita di rumah dengan suami kita, orang tu kat pejabat. Tak sama. Memang tak sama. Kita Oh, aku sama terus. Aku selalu setiap hari ganteng. Setiap hari on. Kamu aja yang nggak sama. pejabat, rambut sikat belah tepi. Nentek besar nombor plate kereta. Baju masuk dalam. Dengan contoh tu. Assalamualaikum. Jangan. You okay? Tapi berbeza keadaan dia. Memang berbeza keadaan. Itu sebabnya kita kena jaga bab ikhtilat dekat pejabat. Bila kata ikhtilat, menurut Profesor Dr. Yusof Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Al-Mu'asarah menyebutkan bahawa ikhtilat bermaksud pencampuran di kalangan di dalam perhubungan antara lelaki dan wanita. Maksud pergaulan ikhtilat menurut Muhammad Uklah ialah pertemuan antara dua individu atau lebih berlainan jantina tanpa kehadiran mahram di rumah atau selainnya kerana urusan keperluan yang syar'i serta berlakunya percakapan, pergaulan dan komunikasi. Nangkap pejabat mula, ada masalah peribadi jangan share dengan orang yang tak ada kena-mengena. Kalau masalah rumah tangga jangan di-share-share di media sosial, jangan di-share-share di mana-mana gitu loh maksudnya Ustadz ini. Iya, aku bilang aja sama kalian dan bilangin kamu. Iya enggak, aku nggak pernah Ingat cerita. dalam rumah tangga Jangankan selain ya. daripada suami, isteri dianggap sebagai orang ketiga. Tuh, selain daripada suami istri dianggap orang ketiga. Emang? Dengar dulu. Walaupun ibu ayah, termasuk ibu ayah mertua, dianggap sebagai orang ketiga. Emang? Kalaulah suami mempunyai lebih daripada seorang isteri, maaf, saya bagi contoh. Dia ada isteri kedua, dia isteri ketiga, isteri keempat. Yang isteri kedua, ketiga, keempat, bila dia dah dikahwini, dia tidak dianggap sebagai orang yang ketiga. Di luar daripada perhubungan tu kenapa? adalah orang ketiga. Oh, iya karena dia sudah menikah kan. Kalau di luar pernikahan berarti dianggap orang ketiga. Iya, aku tahu nggak usah dijelasin. Aku Iya, jelas. Madu 3 gitu kan. Kalian kalau belum nonton Madu 3 reaction kami silakan nonton dulu guys. Keren itu Madu 3. Enggak, itu ada yang sempet ada yang komen katanya. Jangan kebawa emosi lah, mbaknya. Bukan emosi loh, itu tuh reaksi aku melihat filmnya itu. Namanya juga reaction ya, yang mana ya itu spontan lah guys, spontan. Biasa itu guys, namanya mak-mak. Itu wajar kan? Itu sebab ada kes ibu mertua, ayah mertua boleh disaman di mahkamah syariah kalau menghasut, dia membawa kepada perceraian. Disaman itu di Boleh. denda, dituntut gitu. Boleh disaman sebenarnya. Itu tajuk lain lah. Tetapi apa yang kita nak fokus sekarang ni, pada hari ni ikhtilat seolah-olah tak dapat dielakkan. Kerana apa? Kerana baik di tempat kerja, sekolah, universiti, institusi dan juga aktiviti seharian akan berlaku perhubungan, pergaulan. Ya, betul. Contohnya kita dekat rumah ada program hari jamuan hari raya Aidilfitri buat dekat taman perumahan kita. Suami pun terbabit, bawa isteri-isteri pun bergaul, bercampur, kenal dengan orang ni, kenal dengan orang ni, kenal dengan orang ni. Bayangkanlah. Daripada kenal-kenal, lepas tu dah bergurau dalam mesej dan sebagainya. Kan? Kok aham-aham? Batuk. Memang pernah aku nggak pernah ya aku selama aku menikah aku nih suami yang baik. Nggak Iya. pernah seperti itu. Semoga alhamdulillah. Iyalah memang. Semoga alhamdulillah. Dan panduan ikhtilat itu ni doa. membantu kita Ya supaya kan, memperbaiki guys? hubungan Doa. antara lelaki dan wanita ketika bermuamalah. Hati-hati. Sebab kalau kita tengok dalam Islam, saya nak bagi gambaran dulu. Pada zaman Nabi dulu, pertama, zaman Rasulullah SAW, mulanya kaum lelaki dan wanita boleh memasuki masjid menerusi mana-mana pintu yang terbuka. Boleh masuk, sehinggalah bila sering berlaku kesesakan, maka Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya sekiranya kamu jadikan pintu ini untuk wanita.
Kemudian semenjak daripada itulah pintu itu digunakan untuk wanita yang sampai sekarang dikenali sebagai bab an-nisa, babun nisa, maknanya pintu untuk orang perempuan. Sampai sekarang. Betul ya. Keduanya, Rasulullah SAW pernah menolak apabila wanita Islam menghulurkan tangan untuk berbai'ah dengan baginda. Nak berbai'ah, nak salam, nak janji apa-apa, Nabi kata tak payah bersalam. Macam itulah, hati-hati. Ya, boleh, cewek juga kalau sudah punya suami, kalau mau salaman gini aja. Gitu Jangan sama yang lawan jenis itu loh, jangan bersentuhan, nggak boleh. Oh gitu. Kadang-kadang ada pemimpin besar datang, itu pun ada perbezaan pandangan, khilaf kan. Bila dia salam, menteri salam, semua orang dia salam. Contohlah kan, dia ni jenis tak, yang mungkin dia bukan Islam, dia salam. Kita kadang-kadang ada pandangan membenarkan yang tak timbul nafsu syahwat, kata salam macam tu je. Ada orang tu siap pakai glove. Sebenarnya walaupun pakai yang glove getah tu, walaupun pakai tu sebenarnya pun tak boleh. Sebenarnya ada pandangan. Jadi kalau boleh elak je. Macam tu. Nak raya baru ni kan, berapa ramai yang salam, anak buah tak anak buah belah mak, belah ayah. Ada yang boleh salam, ada yang tak boleh salam. Jadi sikit ada salam, jap tengok senarai. Okey. Mana dia betul-betul jaga. Dia betul-betul jaga, betul. Kan ada yang buka aurat ni, dia tak sedar, dia tunjuk depan semua orang. Jaga. Ya? Jaga. Kemudian ketiganya, Rasulullah SAW juga pernah menyuruh para wanita berjalan di tepi-tepi jalan bagi mengelakkan percampuran lelaki dan wanita. Dan keempat, penyertaan kaum wanita di medan perang juga disertai oleh mahram. Nabi letakkan syarat, mesti mahram dia pun ada ikut berperang sama. Dan peranan wanita juga kadang-kadang dihadkan untuk memberi rawatan kecemasan, jaga pejuang Islam yang tercedera, memasak, menjadikan minuman dan melengkapkan keperluan peperangan diperlukan oleh kaum mujahidin. Dulu isu tentang ikhtilat dekat tempat kerja ni, sampaikan dulu ada konsep lama. Dululah, macam sekarang dia orang sebut skandal je. Dulu dia sebut konsep, kalau ingatlah dulu dia panggil lunch husband. Dia panggil lunch husband. Dekat office ni dia ada pasangan dia sendiri. Ni saya cerita ni kat banyak tempat. Alhamdulillah, ke PKT tak ada, di tempat lain. Dia ada lunch husband. Bila dia masuk pejabat, handphone dia masuk dalam laci, dalam drawer dia ada handphone lain untuk digunakan untuk tujuan personal dia. Dua handphone. Iya, aku ada 2. Aku ada 3 malah. Guys. Enggak, aku tahu maksudnya. Iya. Ada enggak aku tahu. Ada belum datang aja. Boleh gitu, dosa kan. Siapa lo? Tapi belum sangka juga dosa loh. Ada. Kemudian ambil B katna. Itulah. Tengah hari ni jadi makan 4 biasa. Okey? Buset. Nampak? Dan masalahnya pada hari ini keadaannya lebih advance. Kenapa disebut sebagai skandal? Dia bukan hanya lunch, breakfast, minum petang, jumpa, dalam kereta pun jadi, kan? Dan dalam hal ni kebanyakan perkara orang lelaki kena ingat. Lelaki dah tak ramai, tapi lelaki seringkali dipersalahkan. Kita kena terima. Tidak ada drama-drama yang menyokong watak lelaki yang beriman seperti yang berada di PKT. Tak ada. Ipar adalah maut, lelaki jahat. Lelaki jahat. Kalau kita tengok drama, tengok keluarga itu jahat betul bapaknya. Iya. Jahat betul kenapa suami. jahat-jahat terus ya? Baru ni saya ceramah di Rosyam Mall. Perasmian Rosyam Mall di Jalan Kebun. Jam ramai, panggil budak tahfiz. Saya kata, kau tahu tak kenapa Rosyam buat ceramah agama, panggil anak-anak tahfiz? Sebab dia nak cover balik watak dia dekat dalam cerita keluarga tu. Dia marah dia. Dia marah saya gurau ya. Tapi bagus dia pembawakan watak sampai benci kan. Marah betul watak tu kan. Jahat betul drama Melayu ni macam tu lah. Ya, lelaki seringkali dipersalahkan. Iya. Itu kena terima hakikat. Wanita untuk kaiden bodoh sangat, kenapa tak tegas lelaki ni? Semua marah. Kan imamku, Allahu akbar. Dan dalam hal tu tengok macam-macam orang salahkan lelaki, sedangkan kita berada dalam keadaan yang tersepit dengan jumlah populasi semakin berkurangan. Iya, banyak kan cewek daripada cowok. 3:1.
1:3. Lelaki dah tak ramai tau. Dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk dah jadi perempuan. Tak perlu. Benar. Kok nunjuk aku lelaki normal. Lepas tu cabaran yang di tempat Ya kerja itu tadi yang kenapa konsep lunch sedikit husband. gitu loh Apanya? maksudnya. Kenapa sedikit apa? Populasinya. Oh, kenapa kamu nunjuk aku yang tadi mau jadi perempuan Ya tadi? gini loh, aku nggak nunjuk gini loh. Jadi dia ada couple dekat pejabat Orang di ni. ujung Satu sana. masalah yang paling besar apa? Masalah yang paling besar adalah dah terlalu banyak medium untuk memudahkan perbuatan-perbuatan tak baik. Iya. Hotel benar bajet sekarang orang kata berlambak sangat berbanding dulu. Dulu kalau dia lama, dia masuk hotel tu orang tak tahu nak. Sekarang tak tahu dah hotel mana. Pejabat agama tak tahu nak serbu yang mana. Saya pernah dulu bila berceramah, saya dekat satu hotel kat Gombak tu, hotel bajet yang ada, kita pun masuk. Lepas tu nampak dua orang pasangan budak lagi. Dia oyo dia. Rambut perempuan tu basah-basah. Besar-besar. Lelaki tu bawa helmet turun. Dia buat apa kat atas tu? Main congkak. Berbincang tentang masa depan negara. Mungkin dia turun, basah saya karena nak tolong, hujanan. Saya tak boleh tolong hati saya. Rambutnya kan tadi basah kan katanya yang Orang perempuan. dari atas. Masa hujan di atas? Ya mungkin Dalam kamar hujan. habis berenang apa gimana kan Ya basah. mungkin aja kalau apa kolam renangnya ada di atas ya, mungkin Iya, aja. mungkin aja positif. Dia cakap apa ni buat apa? Bila dia turun, siap tegur. Ustaz, alah dia tegur aku. Kenal berarti. Betul, bayangkan. Sekarang ni budak tu itu isu dia. Lepas tu check in. Check in berlakulah perbuatan-perbuatan tu dan baru-baru kita tengok kan, jangan salahkan lelaki je. Keluar dalam radio kan, menangis suami tu. Dia cerita setelah beberapa tahun dia sibuk kerja, balik lewat, akhirnya dia baru dapat tahu 4 daripada 6 anak dia tu bukan anak dia. Banyak betul lah. Bayangkan kenapa jadi macam tu. Sebenarnya bab integriti dia akan ganggu kerja kita, dia akan ganggu prestasi kita, dia akan ganggu. Nampak tak? Waduh. Sebab kena jaga. Kemudian perkara ini disokong pula dalam satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi. Iya, nggak kebayang itu. Dia sudah merawatnya dari bayi kan, mau nggak diakuin sebagai apa ayah anaknya, cuman kan sudah sakit betul hatinya itu. Nabi SAW bersabda bermaksud janganlah seorang lelaki itu kebersunyian dengan seorang wanita kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Harus dengan mahram. ya. Tuh ya kamu itu lelaki. Iya, maksudnya kamu juga gitu. Kalau aku kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nak naik kereta pergi khusus, pergi berdua khusus dekat outstation dekat Famosa. Naik walaupun berempat tapi 2 lelaki 2 perempuan. Bagaimana ketabahan seorang isteri menyaksikan suaminya. Kesian Elina menyaksikan husband Eshal dengan Astrid. Dengar tuh ya. Kok denger sih? Iya. Orang aku di rumah terus nggak pernah kemana-mana. Iya sekarang. Sekarang dari dulu. Sudah. Aku baru bisa tahu menilai dalam segala dunia ni kesian. ada pasangan panggil papi mami. Bukan papi ni, kau panggil anak anjing ke apa? Papi. 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 La ilaha illallah, dengan tak bersalah je ni. Saya tak tengok orang share di TikTok. Saya memang tak layan drama-drama macam tu. Papi anak. Saya kalau tengok filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Tak filem Tamil kita tak boleh agak ni. Cuba tengok mana ada cerita pasal drama Tamil, filem Tamil yang cerita pasal sumbang mahram kat pejabat, mana ada? Tak ada. Dia kisah rebut tanah, kisah berebut kawasan, kisah judi, seluduk manusia lah apalah. Kan? Bergaduh orang kaya, rasuah, kisah polis, kriminal. Bayangkan 3 jam setengah. Nengok kalau dalam wayang tu keras dah. Kau jawab macam ni. Iya. Drama Melayu. Tengok drama Melayu. Nak malam raya. Cik tengok. Tak boleh ke saya tengok drama-drama ni kan? Drama Cina, drama India, malam raya dia orang mesti happy ending. Gaduh-gaduh macam mana pun, alah balik bagi dia raya pakai baju merah, ada tarian singa, bercun tak happy.
Yang India balik, tiba dah sampai ke ujung simpang dah. Nampak anak dia balik. Drama Melayu kau tengok, tak ada haka meninggal. Dua tu je. Nyempah dia kan tak? Yang pondok buruk tu. Yang dia naik apa tu? Manual kot, bukan pakai enjin. Macam kau boleh corner masuk ke sawah tu tertangkup mati kenapa? Sakit dia. Lepas tu tengok nangis saja tu. Nangis lagi. Ya itulah yang laku. Kalau kau dengar dialog drama Melayu tu, mak, mesti seronok kan kalau kita dapat makan rendang ni sesama esok kan pagi raya, itu nak mati tu kau tengok. Besok tu dah jadi jenazah. Ya Allah. Lepas tu dia zoom kat rendang tu. Ni zoom rendang ni. Tolonglah. Saya mesej tu kat tu Irma Fatimah tu, tolonglah tukar. Kan mula dia buat drama perempuan itu kan. Saya kan tengok aku buat nanti besok drama lelaki itu. Tengok dia buat dulu. Iya betul. Betul. Mati dah ke? Mati dah. Kacau dodol ngantuk, tertangkup kan dodol mati. Kalau di Indonesia lebih parah lagi. Azab-azab itu. Iya. Aneh betul itu. Absurd itu. Sinetronnya absurd banget. Tapi banyak yang nonton loh emak-emak itu. Ya emak-emak kan, tapi itu terlalu absurd itu. Tapi aku sih yang nggak masuk sih ya dengan alur ceritanya Iya, tuh aneh masih itu. aneh Terlalu aja. aneh. Kan? Jadi perbuatan antara adab pertemuan lelaki dan wanita. Pertama, berlaku ketegasan ketika berbincang tanpa gurau senda yang berlebihan hingga mendatangkan fitnah dan kemungkaran. Nggak boleh terlalu berlebihan Satu bercanda lagi sama hati-hati. teman lelaki itu. Kadang-kadang ada orang yang ada kuasa, dia ada jawatan, kan dia hantar udah di rumah mesej. terus. Geram Ya lah beda tengok you. ceritanya waktu dulu masih kerja ya Cantik guys. baju you hari Komunikasi itu penting Yang geram sama rasa nak peluk. rekan ya. Akan ada mesej macam tu, orang yang berjawatan. Benda ni berlaku dekat satu kementerian di Putrajaya, saya tak nak sebut kementerian mana. Dia bagi hadiah dekat staf dia, hadiah pakaian dalam. Betul, ni cerita betul. Dan dia bagi hadiah, akhirnya dia diadu, akhirnya dia buat pengaduan, digantung kerja dan dipindahkan, turunkan pangkat, pindah tempat lain. Betul, memang. Tujuannya Orang apa perempuan ingat, kalau ada, walaupun dia bos, dia hantar mesej yang berbentuk double meaning, jangan biarkan. Sebab daripada situlah bermula. Ada satu organisasi, saya tak nak sebut organisasi mana. Nanti waktu minum saya akan share organisasi mana. Siapa yang duduk minum dengan saya akan dapat makluman. Daripada main-main, daripada mesej apa semua, akhirnya dia mula hantar gambar-gambar lucah, hantar video. Bila orang perempuan diam, kamu biar, seolah-olah pada pandangan lelaki-lelaki yang tak tanggungjawab ni, dia berpandangan kita suka dengan benda tu. Dia pandangan kita okey dengan tu. Terus potong mesej macam tu, jawab, minta maaf ya tuan, boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni lagi. Sebab kalau tuan hantar mesej macam ni lagi, makna tuan tak hormat kat saya, tuan tak hormat kat suami saya, tak hormat kat keluarga saya, tak hormat dekat keluarga saya. Tolong sangat-sangat. Iya, itu harus tegas itu. InsyaAllah dia akan berhenti. Jangan takut. Nanti kalau saya buat macam tu, dia akan mark saya tak boleh naik pangkat. Ingat, rezeki dari Allah, bukan daripada dia. Betul. Ingat tu. Betul. Sebab betul. bila ada kes orang perempuan biar lelaki tu hantar ni saya cakap actual pernah tengok ada satu hamba Allah ni, dia mengadu dekat saya, dia nangis dia tak tahu nak ngadu kat siapa. Dia datang jumpa saya dengan dua kaunselor lagi, kita tengok mesej tu. Betul ke suntikan Pfizer boleh membesarkan itu tu badan perempuan tu, boleh membesarkan ini? Betul ke? Janganlah kau jangan. Jangan gatal, tak usah jawab, tolong jangan hantar mesej macam ni, terus potong. Makna dia tahu kita tak suka. Iya, langsung aja potong itu guys ya. Untuk wanita-wanita, kamu juga kalau ada orang-orang yang menghantar mesej gitu, yang kayak gitu langsung potong aja. Kalau nggak langsung kasih tahu sama aku, biar aku datang itu orang. Kayaknya kamu udah tahu sendiri tanpa aku kasih tahu. Sebab ada orang dia biar suami ternampak mesej tu, susah nak explain balik. Tak, saya tak layan dia lah bang, dia yang hantar mesej macam ni. Tak.
Suami akan terasa, suami akan syak, suami rasa kau jangan kau dah layan dia. Jangan jadi apa-apa tak antara kau dengan dia. Iya, pasti nanti. Sebab malam ni suami you tak ada yang pergi kursus ya. Malam ni boleh lah kita. Dia hantar mesej macam tu, kita tak jawab. Dia beranggapan kita tak jawab tapi kita buat benda tu. Iya. Betul. Ni saya cakap ni bermula daripada itulah ada kes yang mana seorang perempuan ni dia melayan, akhirnya jadi benda-benda tak baik. Betul. Tolong jaga. Menahan pandangan. Menjaga pandangan bermaksud tidak melihat aurat sesama manusia, memandang dengan pandangan yang bernafsu atau memandang dengan pandangan yang lama tanpa keperluan. Lama tengok. Iya. Mula tengok saja. Iya, tengok itu kali maksud kedua. saya. Apa tuh? Kamu tuh Nggak boleh itu, walaupun Nggak kamu cuma boleh. apalagi wah gitu. Nggak boleh kayak Nggak gitu. pernah gitu. Aku selalu menjaga pandangan. Melirik aja nggak boleh kamu. Iya. Apalagi Nanti kalau aku lagi driver gitu guys ya. Masa nggak ngelirik nanti nabrak dong. nggak boleh loh. Lama dia dah Nggak mula boleh scan. tuh. Dia dah mula membayangkan apa yang ada di Dosa dalam. kamu. Hati-hati. Dan benda ni juga berlaku pada lelaki. Bukan kata perempuan aja. Iya, Lelaki pun sama. benar, Ada kebanyakan lelaki laki-laki. yang konon nak buat badan. Kau udah lihat Pergi perempuan. dekat gym, buat badan bergetuk-getuk, tunjuk macam tu. Ada orang macam tu. Dosa ke tak dosa? Kalau tunjuk aurat tetap dosa. Dia tarik betul tu, dia londehkan ngam-ngam. Lepasnya six pack tu bawah pusat ngam-ngam. Sikit lagi kalau terlepas lah, memang terkeluar Angry Bird dengan lato-lato. Lato-lato. Angry Bird sama lato-lato. Dosa Dosa. tetap dosa. Haram. Jangan ingat badan cantik, lesen lelaki boleh tunjuk. Lelaki pun sama. Jaga aurat kita. Media sosial jaga. Apa Nabi pesan? Iya. Iman dan malu datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Nabi kata. Hilang satu, hilang semua. Saya ulang balik. Iman dan malu datang seiring. Hilang satu, hilang semua. Tak ada malu, tak adalah iman. Ya. Tak ada iman, boleh jadi dia tak ada malu. Berjoget-joget, tunjuk saya tak nak hipokrit ini. Yang orang lain koyak, kenapa? Gitu kan. Tunjuk dekat dalam media sosial. Dia tak tahu tu, sekarang ni mati. Tapi video kekal, orang share. Iya. Dah 20-30 tahun dalam kubur, video tu orang masih tengok lagi. Jariah dia. Jangan. Jangan. Hindarkan berjabat tangan antara lelaki dan wanita. Hari raya sama raya. Allah dah besar ya. Allah, orang tua ni pun. Dulu kecil, adik-acik jaga engkau je. Jaga pakcik sihat. Pakcik sihat macam tu je jaga. Jangan berjabat tangan. Hati-hati. Begitu juga memisahkan antara lelaki dan wanita dalam situasi tertentu. Macam hari ni kan, dan lelaki wanita berpisah. Adalah sikit dia tu, tu je. Itu pun dia macam tu kan, ada jaga kan. Tak ada yang bertepuk tampar, dia buat, tak ada. Cukup jaga, betul tak? Jaga. Kan? Tempat macam toilet kan. Kan baru ni ada yang mohon tuntut hak yang dia tu sebenarnya patut masuk toilet wanita. Ingat tak? Yang dulu tu. Saya ni sebenarnya Apa? Jadi kayak dulu ada di Malaysia tuh kayak Malaysia gitu. Terus? Jadi dia pengen masuk toilet wanita juga gitu. Terus akhirnya Kayaknya sih aku kurang ingat juga. terus dia masuk gitu. Kayaknya itu cerita itu kayaknya. Kayaknya aku tolong kalian benarkan kalau aku salah ya guys ya. Aku lupa soalnya. dalam Kasih diri info, saya guys. Ya, ada wanita yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Tuh. Sepak kau kan tahu lah terperangkap. Kencing diri lah tu. Kencing diri. Dia bilang tu baru tos keluar. Iya. Aku yang keselnya tuh yang ngaku-ngaku hamil gitu loh. Aneh betul. Dari mana dia hamil?
kadang-kadang Ya itu keyakinan Halu, diri halusinasi. sendiri, keyakinan dia sendiri. iya. Kalau orang pergilah dulu kan dekat ada satu restoran mamak dekat-dekat dengan LHT tu kan. Dekat dengan LHT. Kedai mamak dekat-dekat dengan LHT tu. Lorong Haji Taib. Oh, lorong Haji Taib, aku pernah ke sana. Tapi itu tempat apa? Banyak bencong-bencong di sana. Oh, Iya. kenapa mau ke sana? Jajain Bang Azrin, kurang ajar memang Bang Azrin. Sudah aku foto saat, cuman siang-siang aku kan. Terus Nggak ada kamu- bencong. Oh. Nggak ada kalau siang, dia ada malam-malam masih ada katanya, cuman nggak banyak kayak dulu katanya. Sayangnya nggak ketemu ya guys ya. Kan siang ngapain juga aku. Kali-kali Ni lah. lelaki duduk makan, nampak ni grup bertiga lawa di doprit, lawa putih. Kita yang jantan tengoklah, sebab dia jantan. Soalnya di situ tuh ada ini kayak tempat mall, bukan ya bisa dibilang mall sih, mall tempat yang oleh-oleh cenderamata gitu. Nah, jadi kami ke sana lewat orang Haji Toyib. Terus kamu nggak ketemu ya? Nggak ketemu siang soalnya. Tapi dia bila berbual dia, kau ni mandai je kau kan. Lepas tu dia tak boleh sorok bila dia dah kenyang. Iya. Dia boleh Alhamdulillah. Kang Sendawa jantan, tang Alhamdulillah perempuan balik. Bayangkanlah. Iya. Itulah keadaan dia. Tidak bersesak-sesak antara lelaki dan wanita dalam sesebuah tempat. Tengok kalau pergi umrah kan, umrah bersesak-sesak. Itu sebabnya dalam tu ada keringanan dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak timbul syahwat, tak batal wuduk kita sebab kita dah cuba jaga. Bayangkan siapa pergi bulan 10, 11, 12 hari tu musim sejuk, memang ramai. Kalau kita tawaf tu macam ni je dapat jalan. Iya. Sebab rapat sangat. Kan? Saya ingat saya tarik anak saya, nampak tangannya, dia pun dah tak nampak dah. Anak, Oh, bayangkan sebab dia rapat sangat. kita umroh ya. Kita doa terus lah kita bisa umroh secepat mungkin dan bisa haji ya. Amin. Amin ya. Doa terus. Ya. Dulu semayang dekat Hajarul Aswad tu, dulu kan boleh semayang kat situ. Gila-gila sujud tu. Sujud, perempuan tu pula sujud, saya naik. Gila-gila sujud. Bayangkan. Dulu Raudah, sekarang dah ada sistem nusuk tu okey lah. Dulu Raudah macam ni lah. Dia sujud kan. Itu sebab saya kata jangan sujud lama-lama. Sujud doa 1-2 dah bangun. Dia kalau nak petua, nak lama duduk dekat dalam Raudah, dan doa dalam sujud jangan lepas bagi salam kita doa. Doa dalam sujud terakhir, doa sikit, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus bangun, Allahu Akbar, terus semayang. Macam tu. Itu cara dia. Pantai sujud lama-lama. Orang Arab tu tak sabar, dia bosan. Iya, diinjak-injak. Dilangkah Malaysia. Iya, Allahu Akbar. dilangkah-langkahin biasanya. Dah orang Malaysia ni bangun dah galak ke pula. Kat mana Di dia punya atas. Allah? Apalah ujian untuk aku ni Allah. Pandang atas langsung menjawab. Dalam kain orang Arab tu ada macam-macam. Tapi sekarang ni dah ada aturan nusuk kan. Pada pandangan saya lah. Kan gede-gede Sebab ada orang saya Arab. datang satu podcast daripada satu Syakat Travel. Dia tanya saya apa pandangan Samsul Ubat tentang orang berut-berut nak cium Hajarul Aswad. Iya. Saya kata Hajarul Aswad kalau dapat cium lah. Kalau tak dapat tak payahlah. Melambai tu yang kita buat syarat je. Dapat juga pahala. Iya. Kan? Tapi pada saya mungkin boleh disistemkan macam sistem nusuk tu supaya semua orang rasa Hajarul Aswad tu macam tu kan. Tak kisahlah. Ini 100 saja pak, pergi balik 200. Ada pula orang Indonesia ni yang nak bawa pergi ambil upah 100 pergi 1 balik konsultan untuk cium Hajarul Aswad. Itu yang ada dia lawan hukum dia apa? Hukum dia kalau mendatangkan kemudaratan pada orang lain Bayar sebab orang kita gitu. berasak-rasak, ada Iya, orang jatuh, buat orang terluka, jaga itu. dosa. Oh, dosa ya. Tu sebabnya kadang kan jagalah. InsyaAllah siapa nak pergi dengan Samsul Ubat, InsyaAllah tahun depan. Saya dah tak pergi dah tahun ni, cukup lah. Saya pergi itu bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 saya pergi. Dah lah tu sebab jadual Setiap ceramah bulan. saya diajak termasuklah bulan ceramah Ustaz hari Samsul ni pun Ubat sebab ya, saya Masya jumlah Allah, tu diajak tabarakallah. bawa kali ni saya rasa lah. Masya Kan? Allah. Tiap Itulah dia. bulan enaknya
Bersesak-sesak Kalau kita nampak tu kan, jangan kena masuk je kan ni. Tak, kita tengok tak boleh ni. Ini kan habislah aku ni kawan-kawan. Iyalah berebut kan. Berebut sebab nak kejar satu handphone tu yang jenama tu kan, yang sebab hari tu kan dia punya launching berebut macam seolah tak ada hari lain dah. Kan tolak, tersingkap tudung apa semua. Buat apa? Untuk apa? Jaga. Masuk stadium nak tengok pertandingan bola sepak, belum-belum masuk, lepas tu dengan bergeser-geser, usik sana usik sini, ada orang ambil kesempatan. Allah jaga. Kat pejabat pun sama. Ingat elakkan khalwat bersunyi-sunyian antara lelaki dan wanita. Mulalah explain, tak tahu kenapa suami I tak, saya kena lakon, kamu kau faham. Tak tahu suami I yang pukul I. Dia betul-betul berubah sejak anak kami yang kedua lahir. Dia lepas tu lelaki dia tiba jadi yang terpaling mendengarkan curhatan seorang perempuan ya. Macam mana lelaki seperti dia tidak menghargai wanita sesuci you. Allahu Akbar. Ni ya. Betul, orang macam tu lah. Ayat belum dapat macam tu lah. Kalau I lah, I appreciate, I jaga you. Seorang lelaki kalau dia tangannya menyentuh wanita secara fizikal, melukakan dia, jadilah dia lelaki yang paling dayus dalam dunia ni. Kenapa suami I tak faham macam you? Itu mah suka juga itu. Habis ya? Habis. Indo React. Oke, itu dia tadi ya ceramah Ustadz Samsul Debat. Istri pergi Jambon pun rindu. Banyak ini dia nggak terlalu banyak humornya, tapi banyak masukan-masukan, pelajaran yang dapat, ilmu-ilmu yang bisa kita ambil ya. Bagus ceramah Ustadz yang satu ini ya. Bagus. Semoga bisa kita amalkan di kemudian hari ya, insya Allah ya. Insya Allah. Tentang jaga-jaga antara wanita dan lelaki tadi. Jaga pandangan. Iya. Kalau di jalan. Iya, masya Allah. Melihat perempuan. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kayak gini langsung kayak gini. Astagfirullah. Astagfirullah. Iya, aku nggak kayak gitu. Aku langsung kalau ada misalnya cewek di sini langsung aku gini. Astagfirullah. Ingat gitu. Iya. Lah kenapa ketawa? Iya kan gitu kan aku kan. Iya, emang. Ya udah ya guys ya. Nanti kita lanjutkan lagi lihat ceramah-ceramah Ustadz yang lainnya, yang bagus-bagus, yang best-best dari Malaysia. Jadi stay tune terus di Indo React TV. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel Indo React TV, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di like, di share, dibagikan ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian juga boleh ya guys ya, biar rame yang nonton ya. Daripada kita membagikan video-video yang nggak jelas gitu ya, lebih baik membagikan video-video yang berisi ilmu seperti ini. Amal jariah guys, kedepannya kita dapat amal terus kalau kita men-share ilmu-ilmu dan video-video yang bermanfaat seperti ini guys ya. Jangan lupa juga beli Pak Leh guys, manfaat juga itu, mantap. Oke, itu aja ya untuk video kalian, cukup sampai di sini aja. Mohon maaf kalau kami berdua ada salah-salah kata dan salah-salah ucap. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.